Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Arbia dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami iaitu kumpulan 5 terdiri daripada Normi Asmin, Nurhaida Armin, Surani Nur Hashim, Siti Salina Abdul Hajiz dan saya sendiri Nur Syazwani binti Muhammad Shah akan membentangkan bagi kursus BMMB 3132 Perkamusan Peristilahan dan Perterjemahan di bawah tajuk yang pertama, kait kata entry atau kata masukan dan tajuk yang kedua, kata standard dan variasi. Saya akan menjelaskan tentang kata entry atau kata masukan. Entry ialah kata atau butiran yang terdapat di bahagian permulaan kamus, dicetak dengan huruf tebal dan dilengkapkan dengan pelbagai maklumat. Seperti kelas kata, definisi, pecahan makna dan contoh penggunaan. Entry juga berupa ortografi atau sistem ejaan yang sudah dibakukan, berbentuk bebas dan ditulis pada bahagian ruang kiri dan kanan. Yang kedua, entry juga disebut sebagai kata masukan, lema, kata petunjuk atau kata inti yang merupakan struktur mikrokamus. Struktur mikrokamus ini adalah reka bentuk dalaman sesebuah kamus. Dalam struktur mikrokamus ini terdapat 3 perkara penting, yaitu unsur entry. Yang kedua, unsur bentuk, dan di dalam unsur bentuk ini terdapat 3 perkara, yaitu ejaan, sebutan, dan nahu. Dan yang ketiga ialah unsur makna. Di dalam unsur makna ini juga terdapat 3 perkara, yaitu definisi, etimologi, dan label penggunaan. Di dalam kata entry atau kata masukan ini terdapat 15 jenis. Yang pertama sekali ialah akar kata, kata bersisipan, kata perawalan, kata atau frasa asing, kata berawalan juru, kata berimbuhan asing, pra-kategori, flora dan fauna, akronim atau singkatan, huruf Rumi, Jawi atau Arab dan Yunani, kata seruan dan makian, kata ganda, gabungan kata, nama khas dan yang terakhir sekali ialah sapaan atau rujukan hormat, jawatan, pangkat dan pingat. Seterusnya saya akan menjelaskan 4 terlebih dahulu berkenaan jenis kata entry atau kata masukan dan selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang akar kata. Akar kata ialah bentuk morfem terikat, yaitu bukan imbuhan dan yang tidak bertaraf kata dan berpotensi menerima imbuhan atau gabungan dengan kata lain. Pendek kata, akar kata ini tidak mempunyai makna yang jelas. Contohnya kata dasar tani dalam bertani. Setelah perkataan kata dasar tani itu menerima imbuhan ber, maka akar kata akan terhasil yaitu bertani. Contoh yang kedua ialah tawa. Dan setelah menerima imbuhan, maka kata dasar tersebut akan menjadi tertawa. Yang kedua ialah kata bersisipan. Kata bersisipan ialah kata dasar yang menerima sisipan yang ada 5, yaitu al, en, dan in. Kata bersisipan ini ialah imbuhan yang diletakkan pada tengah kata dasar, yaitu morfem dasar dimulai dengan konsonan. Contohnya ialah gementar. Gementar telah menerima imbuhan gementar telah menerima imbuhan dan kata dasarnya ialah gentar. Contoh yang kedua ialah gegar. Setelah menerima imbuhan maka kata dasar tersebut akan menjadi gelegar. Yang ketiga ialah kata berawalan. Kata berawalan ialah kata dasar yang menerima awalan seperti per, ke, dan se. Contohnya perhati, memperhatikan, dan memperhatikan. Kita mengetahui bahawa imbuhan berawalan ini adalah imbuhan yang hadir pada awal perkataan, bukan di bahagian tengah dan bukan juga di bahagian akhir perkataan. Dan yang keempat ialah kata atau frasa asing. Kata atau frasa asing yang dijadikan entry ialah kata atau frasa yang telah diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit berkenaan kata atau frasa asing ini. Okey, baiklah, sejarah tanah Melayu telah menerima pengaruh bahasa asing sejak zaman bahasa Melayu kuno lagi, hasil daripada hubungan perdagangan dengan negara luar. Maka melalui hubungan perdagangan tersebut terdapat beberapa perkataan daripada bahasa asing telah diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Contohnya bahasa Parsi, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya. Contoh pada bahasa Arab ialah anggur. Anggur dalam bahasa Parsi adalah sama dengan anggur dalam bahasa Melayu. Begitu juga badam adalah bahasa Parsi dan setelah diserapkan ke dalam bahasa Melayu, badam itu juga digunakan dalam bahasa Melayu. Contoh dalam bahasa Arab pula ialah Assalamualaikum dan Alhamdulillah.
Oke. Seterusnya adalah kata berawalan juru. Dalam bahasa Melayu, juru berfungsi sebagai awalan. Dari segi maknanya, juru bermakna ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud pekerjaan dalam kata dasar. Awalan ini boleh bergabung dengan kata nama, kata kerja, dan kata akar. Contohnya juru wang, juru jual. Oke. Selanjutnya adalah kata berimbuhan asing. Kata berimbuhan asing ialah kata dasar yang menerima imbuhan asing seperti bi, maha, mikro, wan, wi, dan ia. Contohnya mahasiswa, budayawan. Oke, seterusnya adalah prakategori. Entry prakategori ialah entry yang terdiri daripada perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri. Perkataan tersebut perlulah diberikan imbuhan, digandakan atau digabungkan dengan kata dasar yang lain. Contohnya adu menjadi beradu, bati menjadi sebati. Selanjutnya adalah flora dan fauna. Entry flora dan fauna ialah entry yang terdiri daripada nama tumbuhan dan binatang atau haiwan. Baiklah, selain itu adalah akronim, singkatan. Akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Contohnya ADUN, akronim bagi Ahli Dewan Undangan Negeri. Baiklah, yang ke-10 ialah penggunaan huruf Rumi, Jawi ataupun Arab dan Yunani. Kesemua huruf-huruf ini juga dijadikan entry dalam kamus, iaitu seperti penggunaan huruf alif dalam bahasa Arab yang bermaksud huruf E dalam bahasa Melayu. Yang ke-11 pula ialah kata seruan dan makian. Kata seruan ialah satu bentuk kata yang berfungsi untuk melahirkan perasaan dan digunakan dalam ayat seruan. Contohnya ialah seperti penggunaan oh, dan adu. Manakala, kata makian pula ialah satu kata yang kasar dan keji yang digunakan oleh seseorang untuk memarahi ataupun menghina. Contohnya ialah seperti cis dan haprak. Yang ke-12 pula ialah kata ganda. Kata ganda merupakan salah satu bentuk kata yang sangat produktif dalam bahasa Melayu. Ini maksudnya penggunaan kata ganda ini sangat digunakan dalam pembinaan ayat dalam bahasa Melayu. Terdapat 3 bentuk kata ganda yang digunakan dalam bahasa Melayu ataupun kamus, yaitu yang pertama ialah kata ganda separa seperti tikus dan sebagainya. Kata ganda semu seperti anai-anai, rama-rama, biri-biri dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kata ganda berentak seperti bolak-balik, lintang pukang dan sebagainya. Baiklah, seterusnya ialah gabungan kata. Gabungan kata ialah kata yang terbentuk daripada gabungan 2 kata dasar ataupun lebih. Kata ini boleh terdiri daripada frasa, kata majemuk ataupun simpulan bahasa. Sebagai contoh, penggunaan perkataan seperti jual beli, kaji hayat dan sebagainya yang dijadikan entry dalam kamus. Seterusnya ialah penggunaan nama khas. Nama khas juga digunakan dalam kamus sebagai entry. Jadi nama-nama khas ini meliputi nama negara, negeri, bangsa ataupun suku kaum, kitab, perayaan, bulan dan lain-lain. Sebagai contoh seperti bulan Oktober, kitab Al-Quran, negara Malaysia, negeri Sabah dan sebagainya. Dan yang ke-15 yaitu sapaan ataupun rujukan hormat, jawatan, pangkat dan pingat. Jadi penggunaan sapaan, rujukan hormat, gelaran, jawatan, pangkat ataupun pingat ini juga dijadikan entry dalam kamus. Sebagai contoh, penggunaan rujukan seperti YB iaitu yang berhormat, KOL seperti kolonel dan sebagainya.
Baiklah, seterusnya ialah kata standard. Bentuk standard sesuatu perkataan dengan ejaannya yang diiktiraf sebagai betul dan rasmi ialah sebagaimana yang terdapat pada perkataan yang ditaklifkan, iaitu seringkali dengan maklumat-maklumat selanjutnya dalam sesebuah kamus. Dan salah satu tujuan kita menggunakan kamus ini adalah untuk mendapatkan kaedah ejaan yang betul. Sebagaimana pendapat tokoh Asma 1975 yang mana beliau mengatakan bahawa pengguna kamus ingin mendapatkan kaedah ejaan yang betul bagi sesuatu kata. Oleh itu, semua perkataan atau kata yang terdapat dalam kamus merupakan kata yang mempunyai ejaan yang betul sebagaimana didaftarkan dalam kamus bahasa Melayu. Ejaan merupakan asas pembentukan maklumat ortografi yang dipersembahkan oleh pekamus dan dirujuk oleh pengguna kamus. Maklumat ejaan amat penting dalam mengatur keseluruhan entri kata kamus. Bagi kamus dewan, ejaan yang digunakan berasaskan daftar kata Kamus Bahasa Melayu DBP 2001 dan perkataan yang diturunkan di akhir takrif bentuk standard ini yang kebiasaannya diberi rujuk silang merupakan variasi kepada kata standard, iaitu variasi kata dan variasi ejaan. Rujuk silang di sini merujuk kepada tanda panah yang mana dia mengalihkan perhatian para pengguna kamus untuk melihat satu perkataan kepada perkataan selanjutnya. Contohnya seperti perkataan baca kata standard, dia akan mempunyai rujuk silang yang merujuk kepada perkataan dengan ejaan yang lain seperti penambahan imbuhan, iaitu dibaca, membaca dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan variasi. Variasi boleh dibagikan kepada dua, iaitu variasi kata dan variasi ejaan. Untuk variasi kata, variasi ini disenaraikan dalam kamus untuk kepentingan kajian bahasa, di mana pengkaji bahasa boleh menggunakan variasi kata untuk mengenal pasti asal-usul kata standard. Selain itu, variasi kata juga biasanya disenaraikan dalam kamus kerana terdapat perkataan yang susah untuk disebut ataupun pelat dan kegagalan menyebut perkataan dengan betul atau tepat. Contohnya bagi perkataan kanduri, bertukar menjadi perkataan kenduri. Lafal menjadi lafaz, fatana menjadi fitnah. Selain itu, variasi ini juga jarang ditemui dan tidak lagi dimuatkan dalam cetakan baharu. Seterusnya, untuk variasi ejaan, variasi ini di dalam kamus mempunyai bentuk yang diberi tanda dengan tanda anak panah bagi merujuk bentuk ataupun ejaan yang standard. Contohnya perkataan genjak menjadi ganjak. Tanda panah ini menunjukkan variasi ejaan yang telah berlaku dalam perkataan genjak kepada ganjak. Manakala perkataan-perkataan dalam ejaan lama juga tidak lagi digunakan kerana bimbang akan menimbulkan kesulitan kepada pengguna kamus. Hal ini termasuklah perkataan yang terikat dengan peraturan keselarasan vokal pada suku akhir tertutup. Contohnya perkataan balik menjadi balik, di mana vokal untuk e dan juga i tidak sesuai, tetapi lebih sesuai digunakan e dan i, iaitu balik menjadi balik. Selain itu, perkataan langsung menjadi langsung, iaitu o menjadi u. Selain itu, perkataan lama yang tidak terikat dengan peraturan penggunaan gugus konsonan bagi pengejaan kata asing yang tertentu, contohnya kritik menjadi kritik, di mana perkataan kritik ni diambil daripada perkataan asing yang dulunya ditulis ataupun dieja dengan kritik menjadi kritik, iaitu kritik menjadi kritik. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.